Dan satu permulaan yang bagi saya baik, kerana kita bukan saja menerangkan tadi sejak pagi program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, tetapi ada perhimpunan rakyat supaya kita boleh angkat permasalahan rakyat itu dan memaksa pimpinan yang ada untuk dengar. Saudara Amir tadi sebut tentang surah Balad, surah yang menekankan tentang pengalaman Rasulullah SAW di kota suci Mekah Mukarramah. Dan apa pengajaran itu sangat penting. Dan saya tertarik kerana selalu orang guna baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Tetapi kalau tengok fi'il, nak jadi menteri, nak belanja, nak mewah, ya. Padahal matlamat itu kebajikan, kebahagiaan, keselesaan rakyat. Pimpinan ini macam Perdana Menteri, tukar silih berganti, dasar lebih kurang sama, harga barang naik terus menerus. Ayam pun susah nak makan sekarang. Saya makan sotong tadi pun dah mula mahal, sebab kurang keprihatinan, kecanaan kepada rakyat. Jadi kalau kita baca surah ini, pengajaran dia apa? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Maknanya tentang kota suci Mekah ini, Allah memesan kepada Rasulullah SAW tentang keistimewaan kota ini. Tetapi apa pengajaran daripada keistimewaan Mekah ini? Manusia ini dijadikan oleh Allah SWT dan diberikan kekuatan keimanan, ditekankan soal akhlak dan etika pribadi, rumah tangga dan negara. Jadi kalau kita baca Al-Quran tapi tidak memberi kesan dalam cara kita hidup. Menteri besar, dia kena jaga negeri. Wakil rakyat, jaga kawasan dia. Perdana Menteri, jaga negara. Ini soal tanggungjawab yang harus kita tekankan. Bagaimana mungkin kita angkat darjat atau martabat atau harakat insan itu? Allah menjawab dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Bagaimana boleh manusia biasa macam kita diangkat martabat mereka? Itu satu cabaran kepada kita. Ya, melalui iman, salat. Tetapi bagaimana boleh angkat? Dia angkat darjat manusia itu dengan pertamanya fakku raqabah, membebaskan manusia daripada perhambaan, penindasan. Sekarang mana ada hamba, tapi mana yang menjadikan manusia sebagai hamba? Kerja teruk, kilang untung beratus juta, ribu juta, gaji pekerja RM1,000. Itu seperti perhambaan juga. Nama negara merdeka, manusia di dalamnya itu diperhambakan. Wang dalam negara, hasil minyak, hasil balak dimetak darah oleh pimpinan. Apa bezanya dengan sistem perhambaan? Ini perhambaan namanya. Rakyat di bawah itu tidak dipedulikan. Anak muda tak ada kerja, tidak jadi isu. Mutu pendidikan ganap, tak jadi isu. Kemudian kesihatan tidak ada, tidak jadi isu. Sebab itu kalau kita lihat dan dengar Menteri Besar dan rakan kita di Selangor, tiap langkah yang mungkin, termasuk harga ayam dan sayur yang bukan urusan negeri, masih cuba diselesaikan. Soal sekolah yang menjadi urusan kerajaan persekutuan masih diberi penekanan. Sebab apa? Kita nak angkat martabat manusia ini. Allah tanya, bagaimana manusia ini boleh angkat darjat mereka? Pertama, jangan jadikan manusia itu hamba. Jangan perhambakan manusia. Baik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, baik Muslim atau bukan Islam, jangan perhambakan orang. Jangan menindas mereka dan menjadikan mereka sebagai menindaslah. Negeri kaya, pemimpin-pemimpin kaya raya, rakyat macam sekarang ini. Tu pun bila mari bila raya, ya Muhammad, nyampah aku pasal itulah. Ya.
2 hari sudah, wakil orang asli dari Ulu Kelantan, dari Bra, kawasan Perdana Menteri, dari Kampar, jumpa saya. Masalah orang asli dah 60 tahun lebih. Tanah tak selesai. Sekolah tak ada. Kemudian kesihatan. Kemudian air tidak ada. Sebab itu di antara keutamaan Selangor ini, pampasan diberikan secara adil yang tidak diperolehi di banyak negeri-negeri lain. Ini sebabnya saya mengatakan, jangan perhambakan orang. Oh, dia kata, no, there are no more slavery. What do you mean? No more slaves. Kamu layan manusia itu sebagai hamba dan kamu tidak fikir dia. Apa hak dia? Apa hak dia? Wah, pilihan raya. Mari pilihan raya, kamu ugut dia, kamu bagi wang pada dia, kamu tipu proses, kemudian kamu kata, dia bukan hamba. Ini pengajaran. Bagaimana lagi? Apa lagi langkah-langkah yang diambil? Itu membela nasib orang yatim, atau miskinan, dan juga orang miskin. Jadi apa yang disebut oleh pimpinan kerajaan negeri ini, kalau semangat itu semangat daripada Al-Balad, itu keutamaan kita bukan menambah allowance pimpinan, bukan menambah jawatan menteri-menteri bercambah, tetapi menetapkan keutamaan, menjaga kepentingan kemaslahatan rakyat. Kalau harga barang semua, sayur naik, ikan naik, ayam, tepung, semua bila naik, ini masalah rakyat. Jadi pertama saya kata tadi, falah ta'amal akabah ini, bagaimana boleh angkat darjat mereka? Pertama, bebaskan manusia, jangan jadikan mereka hamba. Kedua, yatim. Ketiga, orang miskin. Jadi yang disebut orang asli yang miskin itu, atau orang Melayu yang di pelosok di kampung-kampung, atau orang India di estate, atau sebagai orang Cina di pinggir bandar, itu masalah kita. Kalau menteri besar ini bukan menteri besar bagi orang Melayu sahaja. Menteri besar ni pegang amanah untuk menjaga kepentingan rakyat. Nak naik martabat dia di sisi Allah SWT, dia mesti jaga masalah rakyat semuanya. Barulah jadi thumma kana minal lazina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah, yang dibacakan tadi. Datuk Ustaz Zawi, saya mengaji seorang putih sama sekolah dengan Hatta.